Di antara para malaikat ada yang dipanggil sebagai malaikatul hafazah. Malaikatul hafazah maksudnya malaikat yang Allah Ta'ala jadikan mereka untuk menjaga manusia, menjaga makhluk Allah Ta'ala. Malaikatul hafazah, malaikat penjaga. Sebab itu kita ni tuan-tuan rahmati Allah, kadang-kadang berlaku sesuatu malapetaka kepada sebahagian orang, tapi dia selamat. Dia selamat, tak ada apa-apa pun. Kereta dah hancur dah, aksiden, waliyadzubillah, total loss dah. Tapi kawan tu tak ada benda pun. Kerana dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya malaikatul hafazah. So kita ni sentiasa dikelilingi malaikatul hafazah yang Allah Ta'ala jadikan untuk jaga daripada perkara-perkara yang tidak baik. Seperti mana yang kita biasa dengarkan lah, bagaimana Allah Ta'ala menurunkan bantuan kepada golongan-golongan yang tertentu. Seperti Allah turunkan malaikat-malaikat dalam peperangan Badar. Seperti juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan malaikat untuk menjaga rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada bencana-bencana alam. Kan? Berlaku kan? Berlaku tsunami besar di Aceh dulu, tapi masjid tak hancur. Saya pernah pergi Aceh 2 kali, dan saya pergi ke 2 masjid yang tidak hancur dan tidak rosak ketika berlaku tsunami, walhal ombak yang datang tadi melebihi daripada bangunan masjid. Ada satu orang noja masjid, bukan imam pun, noja. Orang tua lah, lebih kurang umurnya dalam 70-an. Waktu saya pergi tu jumpa dengan dia. So dia antara orang yang selamat ketika duduk dalam masjid tu. Ada 2 masjid kan, satu masjid Baitur Rahmah di Bandar Aceh tu, ada masjid besar warna putih tu. Masjid tu ramai yang selamat. Ada satu lagi masjid yang tak ramai orang pun dalam masjid tu, kecuali beberapa orang. Masjid tu pun masuk air juga, tapi tak runtuh. Pakcik yang saya jumpa ni antara yang waktu itu selepas solat subuh, dah solat isyraq apa semua, pukul 8 pagi, 9 pagi katanya, dia pun nak tutup-tutup tingkap-tingkap masjid, tutup lampu kipas apa semua. Masa tu berlaku tsunami. Jadi dia kata dalam kurang lebih pukul 8.30 pagi terdengar satu gempa bumi yang kuat di tengah-tengah laut yang menggegarkan kampung semuanya. Dianggap sebagai gempa bumi. Kemudian setelah beberapa ketika, masjid itu bersebelahan dengan laut, tak jauh daripada laut. Setelah beberapa ketika, ramai orang yang tengah lari datang, katanya air laut naik, air laut naik. Jadi pakcik tu bagi tahu kat saya, katanya waktu saya keluar daripada pintu masjid, saya nampak sejauh mata memandang langit ini sudah hitam. Maksudnya hitam dengan air laut yang dah naik setinggi, dan sangat laju airnya, sehingga katanya saya tidak mampu untuk melarikan diri. Dan dia antara orang yang dihanyutkan dalam tsunami itu. Dihanyutkan sampailah dia pergi ke dihanyutkan sampai ke bukit, ke gunung, dengan air yang deras macam tu. Ada juga yang mengatakan daripada kalangan orang-orang soleh, ada satu makam daripada Syekh Al-Fansuri di bandar di Aceh juga. Saya pergi tepi laut juga. Sebahagian daripada orang-orang kampung situ bagi tahu waktu berlaku tsunami ni memang makamnya betul-betul tepi laut, Syekh Al-Fansuri. Jadi waktu tu ada sebahagian bagi tahu ketika berlaku tsunami tadi tu, makamnya tu tak terusik pun. Air laut tadi tu terbelah 2. Jadi ini kerja malaikat, bukan mustahil. Baru ni saya terbaca dalam Facebook, Allahu alam, satu orang masuk Islam katanya setelah berlaku tsunami di Aceh dulu, yang dia ni nampak, katanya dia ni dihanyutkan. Kemudian dia dihanyutkan sampai di atas satu bumbung rumah. Katanya waktu dia berada di atas bumbung rumah tadi tu, air laut yang begitu deras, tsunami yang datang tadi, dia nampak ada lelaki-lelaki yang berpakaian putih
Yang duduk dekat tengah-tengah tadi tu macam polis trafik. Dia arahkan air pergi situ, air pergi situ. Yang ini arahkan air pergi sini, air pergi sini. Badannya besar. Duduk dekat tengah-tengah, dan air laut tadi ikut macam mana diarahkan. Yakni ikut tangan orang tu. Tangan lembaga lelaki besar tu katanya, dia duduk dekat tengah-tengah, dia tunjuk tangan macam ni, air pergi situ, ditunjuk air tangan macam ni, air pergi sini. Dan daripada apa yang dinampak waktu tu juga, air tidak mengena pada masjid. Lepas daripada tu dia pergi jumpa imam apa semua, barulah dia masuk Islam. Jadi ini bahagian daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala, daripada perbuatan para malaikatul hafazah. Ada malaikat namanya malaikatul katabah yang menulis kita punya amalan, dan ada malaikat hamlatul arash, malaikat pemikul arash. Dan ada malaikat al-musabbihun, malaikat yang bertasbih, malaikat yang sentiasa sujud kepada Allah, dan malaikatur rahmah. Malaikatur rahmah ni malaikat yang akan datang ke majlis-majlis yang baik ketika kita berbuat suatu perkara-perkara yang baik. Ketika kita sembahyang, ketika kita baca doa, ketika kita tahajud, ketika kita i'tikaf di masjid, ketika kita baca Quran di rumah, ini semua akan mengundang kedatangan malaikatur rahmah. So banyak perkara-perkara juga yang akan menyebabkan terhalang daripada datangnya malaikatur rahmah. Seperti kalau di rumah tu ada gambar-gambar yang tak patut. Kalau kat rumah tu buat benda-benda yang tak elok, maka malaikatur rahmah tak masuk. Kalau dalam rumah tu ada anjing, malaikatur rahmah tak masuk. Jadi kan kita biasa dengar kan, rumah yang ada anjing, kata Nabi dalam hadis, tidak akan dimasuki oleh malaikat. Ada seorang pakcik ni tanya, oh kalau macam tu, kalau satu orang bela anjing dekat rumah, malaikat tak masuk, jadi macam mana orang tu nak mati nanti? Malaikat tak boleh nak tarik nyawa dia. Kalau macam tu, saya bela anjing lah, tak payah mati, malaikat tak akan datang. Banyak cantik. Yang malaikat tak datang tu malaikatur rahmah. Malaikat Israel dia balon aja, ada anjing ke, ada kelawar ke, dia balon aja, tak kisah. Kalau malaikat Israel, malaikatul maut, dia tidak tidak terikat dengan apa-apa. Yang akan terhalang daripada kedatangan ke rumah seseorang, ke tempat-tempat yang baik, bila berlaku benda-benda yang tidak baik adalah malaikatur rahmah. Naam.